Orang dah minta maaf. So saya nak kata apa? Kalau tidak, dia tak buatlah permohonan maaf. Komen datang pelbagai. hmm. Komen positif ada komen negatif. Jadi ikhlas dia mohon maaf tu, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dapat itu, rakyat dapat ini, rakyat menarik. Ketimbang ni berbenda. Ketimbang ni kita cari dalam kamus dia orang bahasa tak ada. Jumpa. Tak jumpa. Kita janganlah bina jalan baru, cukup-cukup lah. Keduanya pemakan tak buat kerja. Dalam pelbagai bidang pekerjaan pun, semua pekerja dia ada cabaran dia. Kalian adalah pengadu domba. Alah, kita cegahlah, nanti terrujuk lah. Masalah. Hentikan benda tu. Jangan, tak boleh. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-45. Bersama-sama dengan saya Dr. Batu Bari Dan saya Wan Agil Wan Hassan. Terus follow kami di semua platform media sosial kami, di YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok dan juga Apple Podcast, demi kelestarian perjuangan kami. Okey, Agil, apa khabar? Sihat? Saya sihat, tapi saya tahu Dok tak sihat. Ataupun sihat, sakit belakang sikit. Tapi untuk pengetahuan penonton, dia sakit belakang sebabnya adalah sangat obvious. Dia makan banyak sangat buah dokong. Bukan dokong. Duku Terengganu yang berbuah setahun sekali je. Tu saya kata dah pela-pela makan tibai lah. Masalahnya sebab setahun sekali tu dia tibai sekilo semalam. Itu pun nampak tepi jalan tadi beli lagi 2 kilo. Tapi apapun kita dah elakkan entah supaya buah duku tu tak diletak atas meja ni, sebab saya takut masa saya bercakap nanti dia makan duku. Tak tahulah berapa kilo pula dia makan. Tapi itu special Terengganu, buah duku dia macam buah harum manis. Memang dekat Terengganu je lah. Duku Terengganu ya, setahun sekali. Oh, dia macam harum manis di Perlis. Harum manis Perlis. I see. Maksudnya harum manis tu boleh ditanam di negeri lain. Boleh tanam, tapi tak tahulah kenapa dia tak menjadi sangat. Mungkin dari sudut cuaca. Ya, cuaca lah kot. Okey Agil, kita dalam tempoh 2 minggu kita tak bersiaran. Pelbagai perkara yang sebenarnya berlaku dalam konteks negara kita, belanjawannya, isu Datuk Seri Najibnya, isu Ten Hag kena pecat. Yes, isu pengurus Manchester United telah dipecat kerana kegagalan berulang-ulang kali. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat ilahi. Dan juga yang menarik perhatian saya sebelum kita nak pergi jauh menyentuh sedikit sebab isu ini, isu Datuk Seri Najib lah. Hari ini ada keputusan tentang putusan mahkamah untuk beliau diarahkan untuk membela diri lah. Betul. Untuk 4 kes daripada 25 contohnya. So berbaki lagi 21 kes. Cumanya sebelum nak pergi bab ni, saya tertarik 2 minggu lepas lah orang bercakap soal permohonan maaf Datuk Seri Najib. Okay. Yang menarik perhatian saya adalah komen datang pelbagai. Komen positif ada komen negatif. Tapi saya tertarik satu ucapan ucapan PMX. Di mana saya ingat saya yang beliau agak bertegas dengan nada suaranya agak tinggi tentang soal bila beliau dikritik tentang menerima permohonan maaf Datuk Seri Najib. Okey, jadi dia kata ni apa benda ni, kata orang dah minta maaf. So saya nak kata apa? Itu betul. Orang minta maaf, kita sebut maafkanlah. Cuma proses perundangan is topik yang berbeza. Yep. Menyatakan menerima permohonan maaf seseorang tu perkara yang berbeza. Betul. Sebagai contoh, kita katakan banyak je kes-kes yang berlaku, contoh di Saudi, kes-kes yang membabitkan hukum had ataupun qisas. Hukum bunuh balas dibalik dengan bunuh kan. Okey, ada keluarga yang memaafkan tetapi masih menghendaki hukuman tu dilaksanakan. Betul. Ada yang memaafkan dan kemudian menarik balik, meminta supaya agar hukuman tu ditarik balik. So benda tu biasa. Jadi memohon maaf dengan proses perundangan, dua benda yang berbeza. Menerima permohonan maaf seseorang dengan proses perundangan adalah berbeza. So jadi tak perlu kita confuse. Orang cakap minta maaf pun masalah, terima je lah.
kita terima orang minta maaf secara umumnya. Mungkin kesilapan dia pada teknikal undang-undang, mungkin ada perspektif berbeza dari sudut mahkamah melihatnya, tapi dari perspektif manusiawi kita terima je lah. Apapun kebenaran, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segalanya. Rather than kita tersilap duduk kutuk orang sampai tak ada sempadan, orang tu sedang melalui proses mahkamah. Betul. Bukan dia tak melalui proses, dia sedang melalui proses. Biar dia melalui proses. Okey. Setuju? Okey, dan Setuju. dan soal dia minta maaf kita sebenarnya secara langsung tak ada pun apa masalah dia dengan kita pun. Mungkin salah dia dari perspektif dilihat, dikaitkan dengan soal pengurusan keuangan yang diamanahkan kepada beliau. Yang mungkin itu ada kaitan dengan kita. Tapi biarlah proses mahkamah itu berlangsung dengan adil dan lebih amanah agar kes beliau ini diadili dengan sebaiknya dan dengan amanahnya oleh pihak yang berwajib. Wallahu a'lam. Saya berpendapat yang samalah dalam kes yang melibatkan permohonan maaf Datuk Seri Najib pada rakyat Malaysia. Saya melihat video ucapan yang disampaikan oleh anak Datuk Seri Najib, iaitu apa namanya, Nizah. Kita biasa panggil dia Jaja kan. So Datuk Nizah, YB Datuk Nizah, dan membacakan ucapan maaf daripada ayahanda dia. Dan macam Dok cakap tadi lah, dia mengundang pelbagai reaksi. Of course ada dua reaksi. Dia ada tiga reaksi. Satu yang menerima, satu yang tidak menerima, dan satu yang memang tak pernah peduli pun pasal kes Datuk Seri Najib ni. Jadi untuk yang menerima ni, yang prominent figure yang kita tahu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerima permohonan maaf ni secara terbuka. Dan saya melihat permohonan maaf yang dibuat oleh Datuk Seri Najib ni, macam Dok cakap tadi lah, dia adalah satu permohonan maaf atas kekilafan dia. Dia mengaku dia kilaf. Betul. Bila dia mohon maaf, dia tahu dia ada kilaf. Jadi dia mengaku salah. Kalau tidak, dia tak buatlah permohonan maaf. Betul. Dia mengaku salah. Jadi dalam kes ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pentadbiran Negara, sebagai Perdana Menteri, dia kena menerima, bukanlah kena menerima, dia ikut logik akal akan terimalah permohonan maaf tu. Tapi dia tidak pun cakap, saya terima permohonan maaf ini, jadi kita sebagai kerajaan Malaysia menarik balik tuduhan. Tidak. Dia cakap terima. Dia national leader. Itu yang pertama. Keduanya, reaksi kepada permohonan maaf tu yang marah. Kenapa menerima permohonan maaf? Kita ni orang Islam. Kan? Kita ni orang Islam. Tak, even lagi lah, kalau bukan orang Islam pun, kenapa kita nak kena sinis dan nak kena sini? Dia maaf, dia nak kata macam ni, nak kata macam tu. Tak, dia ada satu bibit-bibit orang cakap, ni permohonan maaf ni sekarang pun nak permohonan maaf tak ikhlas langsung. Ada komen-komen netizen yang saya tengok macam tu tau. Jadi ikhlas dia mohon maaf tu, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi sebagai Ketua Pentadbiran Negara, saya rasa tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menerima permohonan maaf tu, I mean, it makes sense. Cumanya saya nak bawa pada satu lagi perspektif, Dok. Ini kepada mereka-mereka yang tidak menerima permohonan maaf. Terutamanya daripada rakan komponen Pakatan Harapan yang juga rakan komponen Barisan Nasional dalam Kerajaan Paduan, iaitu Parti DAP. Mula-mula saya baca kenyataan daripada MP Kepong yang mengatakan bahawa dia tak boleh terima permohonan maaf tu sebab apa? Dia dah curi duit kita, takkan kita nak maafkan dia. Okay, itu nombor satu. Lepas tu disokong pula oleh ucapan daripada Setiausaha Agong DAP, YB Anthony, yang juga tidak menerima permohonan maaf Datuk Seri Najib. Ada banyak argument yang kata so apa UMNO nak buat sekarang ni? UMNO nak buat apa? Sebab kita perasan dah makin lama makin kurang suara-suara pemimpin UMNO ni bila berkenaan dengan kes Datuk Seri Najib ni. So soalan dia, apa UMNO nak buat bila DAP secara terbuka reject permohonan maaf Datuk Seri Najib? Dan juga sebagai rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan, adakah ini satu perkara yang akan memberi implikasi kepada kedudukan politik parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan? Ini pandangan saya lah. DAP nak reject permohonan maaf Datuk Seri Najib itu hal DAP bagi saya. Sebab saya pasti DAP membuat pertimbangan politik dalam menilai permohonan maaf Datuk Seri Najib. Sama ada mereka menggunakan opportunity, peluang yang ada untuk menonjolkan kedudukan mereka sebagai parti yang betul-betul menentang apa saja salah laku yang dikatakan, yang dituduh kepada Datuk Seri Najib. Tapi bagaimana dengan salah laku yang dikaitkan dengan pemimpin DAP yang sebelum ini? Saya nak sampai ke situ lah. Okay. So bila dalam keadaan macam tu, kita faham lah mungkin dia ada prinsipal.
Saya tak nak mempersoalkan prinsip DAP. Tapi macam Dok cakap tadi lah, bagaimana pula dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. My point is very simple. Kita bukan maksum, Dok. There will be a point yang kita pun akan ada buat salah. Dan bila kita buat salah, kita juga akan meminta maaf. Dan cuba kita letak diri kita dalam kedudukan Datuk Seri Najib. Sekiranya permohonan maaf kita ini ditolak mentah-mentah dan bulat-bulat oleh orang yang diminta maaf itu. Isunya bukan memohon maaf untuk menyuruh kerajaan menarik balik apa saja tindakan mahkamah pada beliau. Ini permohonan maaf. Jadi saya rasa sebagai rakan solidariti dalam komponen kerajaan paduan, saya rasa benda ini tak patut dilakukan secara terbuka, melainkan ada perkara-perkara yang nak dicapai oleh pemimpin-pemimpin DAP, terutamanya dari segi political scoring. Saya tak nak bincang dan saya tak nak pun sembrono kata itulah agendanya, tapi kemungkinan ada. Keduanya, UMNO dan parti-parti komunal lain, saya rasa yang tak banyak mengeluarkan pendapat tentang hal permohonan maaf ni, terutamanya parti kita lah, parti UMNO lah, kena ada pendirian lah. Bukan nak cakap DAP tak patut cakap macam ni, but you have to urus perbezaan pendapat ni, sebab perbezaan pendapat ni yang akan lama-kelamaan memakan keutuhan kerajaan perpaduan. Yang ni kita tak nak. So macam saya kata tadi, kes Datuk Seri Najib pasti ada implikasi politik, kita tak boleh nak lari daripada tu. Cumanya macam mana bijaksananya Presiden kita dan juga pemimpin-pemimpin atasan parti UMNO menguruskan perbezaan ni. Itu penting lah. Jadi yang keduanya, Dok, saya nak juga bincang berkenaan dengan keputusan mahkamah yang Dok cakap tadi lah. 4 pertuduhan telah pun diminta oleh mahkamah untuk Datuk Seri Najib membela diri daripada 25 pertuduhan. 21 pertuduhan lagi belum ada keputusan, dan saya tahu rakan-rakan ramai yang ke mahkamah. Saya tak sampai hati nak ke mahkamah sebab dalam hati kecil saya ni macam saya tahu apa akan jadi. Cumanya dekat sini yang saya rasa ada banyak perkara yang perlu diberi pertimbangan oleh UMNO sebagai sebuah parti politik, yang mana Datuk Seri Najib ni masih lagi bekas pemimpin kita, bekas Perdana Menteri. Dan pastinya bila keputusan MDB sebegini akan ada banyak implikasi. Satu, implikasi politik. Sejauh mana, sebab macam saya kata tadi, pemimpin-pemimpin UMNO, terutama yang rapat-rapat dengan Datuk Seri Najib ni, tak ada bunyi pun. Kita bukan nak cakap you kena kata Datuk Seri Najib tak salah. Sebab itu tugas mahkamah untuk menentukan. Pertuduhan telah dibuat, tetapi sokongan tu, macam saya kata, semakin lama semakin suram. Yang ada hanyalah UMNO Pekan dan juga mereka-mereka yang saya nampak sentiasa UMNO Pahang lah. UMNO Pahang. Macam hari ni Datuk Wan Rosli, Menteri Besar Pahang je yang keluar kenyataan. Jadi saya tak tahu apa strategi UMNO ataupun bagaimanakah pendirian UMNO dalam kes ni. Yang itu saya rasa mungkin Dok boleh ulas sekejap lagi lah. Saya pun bukanlah dalam kalangan ketua bahagian kan. So ketua bahagian dia ada grup ketua bahagian, dia tahulah apa sentimen dalam grup ketua bahagian tu. Ya, lepas betul. Yang keduanya berkenaan dengan judiciary lah. Ini institusi kehakiman. Kes Datuk Seri Najib ni memberi satu cabaran yang besar bagi saya lah, Dok, kepada institusi kehakiman. Sebab apa? Ada banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada institusi kehakiman, terutamanya dari segi adakah institusi kehakiman digunakan sebagai alat untuk membunuh karakter-karakter politik. Ini tanggapan orang, bukan kita tuduh. Ini kena caveat, kalau tidak kita kena saman nanti, Kang. Keduanya, adakah keputusan mahkamah seperti yang telah dijangka ni dirancang? Ini banyak persoalan-persoalan ni, Dok, yang kita takut akhirnya nanti akan menghakis keyakinan orang pada institusi kehakiman. Dan di sinilah tugas Ketua Hakim Negara, terutamanya Ketua Hakim Negara, yang kena memberi keyakinan, menyuntik semula keyakinan rakyat Malaysia terhadap institusi kehakiman. Sebab apa? Sekiranya persepsi ni dibiarkan macam ni je, Dok, saya takut institusi kehakiman kita takkan ada a solid image. Dan akhirnya, apa saja berlaku pada orang politik selepas ini, mereka akan tuduh kerajaan menggunakan institusi kehakiman untuk membunuh lawan-lawan politik. Yang ni kita takut. Walhal kita tahu for a fact that judiciary adalah satu badan yang bebas dan mesti dilihat bebas. Sebab tu banyak benda yang saya katalah, contohnya ialah pelantikan Ketua Hakim Negara yang patut melalui select committee dalam parlimen. Yang ni penting. Kita mesti menunjukkan, mesti ada tindakan daripada kerajaan untuk menunjukkan bahawa institusi kehakiman ini dipelihara daripada mana-mana tangan yang tak bertanggungjawab.
atas persepsi dan sentimen masyarakat. Yang ini yang kita takut, Dok. Sebab apa? Datuk Seri Najib ni bukan kecil anak. Dia ni bekas Perdana Menteri. Dan kes-kes dia pun, macam kita tak ada hak untuk menyatakan bahawa keputusan hakim tu salah ke tak salah. Tak ada hak. Pasal itu keputusan hakim. It must be impartial and we must believe that it is impartial. Cumanya bila ada sentimen-sentimen yang cuba disuntik ataupun yang mungkin trigger di kalangan masyarakat umum, yang ini kita jadi risau. Dan yang lebih merisaukan ialah saya tak nampak pun ada usaha-usaha daripada institusi kehakiman untuk restore that faith. Yang akhirnya nanti no one will believe in our judiciary institution. Itu yang saya risau, Dok. Saya nak komen lebih-lebih pun Nagil. Bab ni satu je lah yang sensitif. Okay. Cumanya apa yang membimbangkan saya, persepsi orang satu pada institusi kehakiman, satu. Kedua, persepsi orang kepada kerajaan perpaduan. Okay. Dan dilihat ada perbezaan yang jelas antara dua parti komponen dalam kerajaan perpaduan dalam this coalition, UMNO dengan pendiriannya, walaupun pendirian itu tak begitu jelas daripada parti UMNO sendiri sehingga ke hari ini. Jelas sokongan kita pada Datuk Najib tu jelas. Soal kes tu yang terbaru ni, mungkin baru lagi, mungkin parti akan keluar sehari dua lagi, yang ada baru yang dalam tempoh sekarang yang kita dapat maklumat daripada Datuk Seri Wan Rosli. Mungkin parti sehari dua lagi akan berikan pendirian dan pandangan. Tentunya ucapan umumnya kita duka cita lah dengan apa yang berlaku, dan kita doa agar keadilan diberikan kepada Datuk Seri Najib. Dan satu lagi juga, dari perspektif yang lain, kita ada macam DAP punya pendirian. DAP punya pendirian towards kes Datuk Seri Najib ini, dia konsisten daripada dulu sampai sekarang. Dan itu pendirian mereka. Dan saya kata kita nak komen lebih-lebih pun, kita hanya mampu mengatakan bahawasanya prinsipnya adalah selagi hukuman dia telah disabitkan kesalahan, dan telah dijemput untuk membina diri, dia telah charges tu accepted by the court lah. Accepted by the court. Okay. Dia akan bela diri. So pada saya DAP pun tak perlulah nak jam degan untuk membuat satu keputusan yang muktamad ke atas kes Datuk Seri Najib. Dia masih lagi kategori tuduhan mencuri ataupun tuduhan bukan mengambil suapan. Bukan mengambil suapan, CBT lah. CBT. Salah guna kuasa, pecah amanah. Okey, masih lagi, dan proses mahkamah sedang ongoing. Pada saya menghormati this coalition ini, patutnya DAP cakaplah kita serah ke mahkamah. Salah. Kes tak boleh kan? Dia boleh cakap macam ni. We welcome the permohonan maaf. Janganlah cakap saya terima tak cerita. Terima tak terima tu lain lah. Dia okey. Pada saya untuk mengharmonikan keadaan. Kita nak kata tuduhan tu, pada saya sebelum lagi tak selesai kes, tentu ada keputusan penghakiman terakhir di Mahkamah Persekutuan. Pasal dia layak lagi merayu. Sekarang bila diri baru dia make up Mahkamah Tinggi. Yep. Mahkamah Tinggi pun belum buat. He will enter the defense dia akan masuk defense, akan 2 hari bulan 12. Dia akan ambil masa ni, bukannya sehari dua ni. Okey, lepas tu dia akan pergi kalau sekiranya kalah naik ke Mahkamah Rayuan. Betul. Okey, kalau sekiranya menang nanti tengok lagi sama ada pendakwa ataupun AG nak bawa ke Mahkamah Rayuan bagi pihak kerajaan ataupun tidak. That's it. Itu je cerita dia. Betul. Pada saya tak perlu nak jam degan, nak nampak sangat macam kita ada very personal dengan Datuk Seri Najib. Wallahualam. Jadi kita ucapkan, jadi kita relax, kita tenang, kita ambil kesempatan ini ucapkan kita doa kepada Datuk Seri Najib, banyakkan bersabar untuk keluarga, dan kita doa agar institusi kehakiman kita teguh berdiri atas paksi keadilan, pegang amanah dengan baik, sebab satu hukuman yang bakal diberikan, perbicaraan yang bakal berlangsung, jika adil, alhamdulillah, barakah lah negara kita, bumi kita. Jika tidak adil, tentunya kesan buruk kepada institusi kehakiman dalam negara kita.
Betul. Kita doakan yang terbaik untuk negara, Okey. insya-Allah. Okey, kita akan kembali Okey. dalam topik seterusnya selepas ini. Relax bro.